SQL to prepare the financial statement. Actually, this financial statement report ni dia akan generate by the SQL system. Okay. So what you have to do maybe the adjustment in the software to generate the report yang awak nak. So prepare the financial report. Okay, tapi sebelum kita nak generate financial report ni, awak kena masukkan data-data dia lah. Okay, prepare the financial reporting for the business using the computerized accounting in the real life. Okay, sebenarnya kita buat accounting ni kita tak akan pakai handwriting. Kita akan berdasarkan computerized sahaja. Sama ada syarikat tu dia pakai software dia sendiri ataupun dia pakai manual lah, ataupun dia buat sendiri by Excel ke apa ke. Sebab tu dalam this course you will be learn about the software and then the Excels. Okay, and then they apply the Excel spreadsheet in the area financial accounting and management accounting. Okay, so yang ni Excel tadilah. Okay, ada apa-apa tanya Okay, lepas tu synopsis. Okay, untuk kelas saya lebih suka awak respon. Saya tak suka awak mendiamkan diri walaupun awak adalah seorang yang pendiam. Okay. Boleh. Okay, wish bagusnya. Okay, yang ni this one the assessment for this course. You have the practice test 1 15%, practice test 2 15%, the group assignments 20% and final exam is 50%. Dia ada final exam ke? Ada final exam 50%. Okay, this one the topic you will be learn in this course. Okay, chapter 1 introduction to the SQL software. Okay, ni kita akan belajar. Nampak dia akan masuk new database, financial report, company profile, stock maintenance, purchase. Sebenarnya before this awak akan maintain accounts. Maintain accounts, lepas tu nanti akan ada stock maintenance, barulah purchase, customer, general ledger. So adalah maintain accounts, lepas tu barulah pergi ke maintain customer, maintain supplier. Lepas tu baru kita akan pergi ke benda-benda lain. Okay, untuk semester ni seperti mana yang awak tahu, kita akan buat hybrid learning. Kita ada physical dan kita ada online. Okay, untuk fizikal macam awak cakap yang menjanjikan saya tadi kan. Kalau fizikal awak akan datang lebih awal. Kalau online pukul 11, last pukul 11.05. Tetapi pukul 11 saya akan teruskanlah dah baca doa. Mungkin awak akan masuk, kalau awak masuk 11.05 tu mungkin doa tu dah lepas lah. So awak kena baca doa sendiri lah. Kebiasaannya macam tu. Okay. Lepas tu yang ni tutorial. Okay, awak akan ada okay, kalau saya tak suruh buat, awak jangan buat. Melainkan ayat saya, okay, yang ni awak boleh buat sendirilah. Kalau awak boleh buat sendiri tu kiranya awak boleh buat. Tapi kalau saya tak suruh buat, selagi saya tak suruh buat, awak jangan buat. Sebab nanti kalau kita masa buat dalam kelas, nanti awak tengah je. Kan? Sebab awak dah buat. Kan? So kita tak tahu yang kita buat tu step tu betul ke tak betul ke kan. Okay, tu chapter 1. And then chapter 2 ni dia nak generatekan financial statement ni. From the SQL. Okay, macam mana kita nak tengok nanti. Kita ada Sopol, kita ada Sopi. Lepas tu group assignment kat sini 20%. Okay, nanti minggu ke-6, lebih kurang minggu ke-6, kita akan bagi awak projek awak. Okay, lepas tu minggu ke-5 tu akan ada practical test 1. SQL ni lah. Minggu ke-5 practical test 1. Minggu ke-6 kita akan bagi awak projek awak. Okay, yang ni rancangan plan tau. Okay, lepas tu minggu ke-7 tu awak akan ada external exam from the for the SQL daripada pihak luar lah. Okay, tu SQL. And then minggu ke-3 minggu ke-6 lepas dah habis SQL tu dalam masa minggu tersebut, okay, dalam minggu tersebut, minggu ke-6 lah. Minggu ke-6 tu nanti kita akan plan masuk untuk Microsoft Excel pula. Macam mana kita nak tengok the basic function dia, lepas tu Windows dia, and then the
references and then the sales references, data, formula. Sebenarnya benda ni awak dah tahu dah, basic dia, awak dah pernah guna Excel tu. Sebenarnya dia tak perlu pun saya nak terangkan lebih, awak lebih tahu benda tu. So just kita nak applykan dia sahaja. Okay, a chart, a saving and printing worksheets. Okay, lepas tu okay dah. Okay, lepas tu chapter 4 kita akan masuk data management. Okay, table using the form command. Okay, sort, filter. Lepas tu remove duplicate features. Lepas tu data validations. Yang ni kita akan belajar lah by using the Excel. Okay, sebenarnya mungkin saya rasa awak lagi pro. Mungkin ada antara awak lagi pro. Ada yang tak tahu. Awak tahu tak guna, ada tak yang awak rasa awak pernah belajar seru-seru ni ke, yang alah benda ni simple je lah medium. Pernah tak? Pasal Excel ni. Dah pernah Tak belajar kot. ke belum? Ataupun awak tak pernah tahu? Tak tahu pun. Macam mana Maybe nak filter, nak tak tahu. sort. Tak Tak tahu pasti medium. tak tahu Tak bagus. pasti. Tak pasti lah, tak pasti pula. Tak tahu ke tak pasti ni? Tak tahu. Tak tahu lah, okey. Tak tahu, okey. Kita akan tahulah. Kalau tak pasti tu saya tak sure nanti. Dia tahu ke tak tahu ke kan? Okey. So tak apa. Kalau tak tahu nanti kita akan belajar sama-sama. Okay, and then we go to the chapter 5. Lepas kita akan masuk Microsoft Excel 2010. Okay, features dia mungkin dia ada makro, logical function, if, and, or not. What if analysis. Yang ni semua kita akan pakai formula lah dalam ni. Dia sebenarnya actually bukan formula, dia ada pakai function. Okay, lepas tu nanti kita akan belajar function jugalah. Formula juga ada dalam ni. Function dia banyak. Cuma kita tak pernah didedahkan, kan? Okay, and then chapter 6 accounting equations through double entries, adjusted trial balance. Nanti benda ni kita akan buat by Excel. Pakai yang apa yang awak dah belajar. Okay, lepas tu chapter 7 debtors and aging report. Okay, yang ni sama juga. Lepas tu inventory evaluations. Okay, FIFO, LIFO, nanti kita akan belajar. Saya rasa awak dah pernah belajar kan apa tu FIFO, LIFO, lepas tu dengan ADCO kan. Tapi kita biasa buat manual kan. Kita buat atas kertas kan. Tapi yang ni kita guna if function. Okay, IF function ataupun if function lah. Okay, income statement, different stock level methods. Okay. Lepas tu chapter 9, dia banyak ni chapter. Lepas tu depreciations, lepas tu cost, volume, profit. Yang ni CVP ni titik pulang modal. Jadi kita akan buat graph lah. Nak tunjuk dekat awak macam mana nak generate graph daripada Excel tu. Okay, 10 topik. 10 topik in the 12 weeks. Okay? Madam, final nanti masuk semua chapter ke? Final nanti masuk semua chapter ke tak? Okay, sebenarnya yang ni subjek baru. Kita tak bincang lagi tentang final. Nanti apa-apa nanti kita akan bagi tahu. Okay, madam. Sebab dia baru week 1, so mungkin dia orang dalam perbincangan lagi. So kita tak sure lagi untuk final. Tapi mungkin final dia masuk subjek bab lepas SQL ni. Kemungkinan tapi saya tak menjanjikan apa-apa. Okay. Tak apa, nanti saya akan bagi tahu awak dari semasa ke semasa. Okay. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada. Macam tak ada So far so good. Oh, bagus lah. Okay, SOW dah kena diri. SOW dah tengok. SOW ni nanti lepas saya dapat verify daripada ketua, nanti saya akan bagi pada awak lah. Kita tunggu. Okay. So sekarang kita nak buat apa?
Okay, Pasti madam. Berkenal-kenalan. Kenal-kenal. Awak dah semester 5, awak dah kenal kawan awak dah. Dah lama tak jumpa madam. Oh, dah lama Tak tak ingat jumpa dah. Tapi muka Ada. sama je saya tengok. Tak ada berubah pun. Kenal bosan lah. Kita start lah SQL. Boleh? Dipersilakan. Oh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pengajaran kita pada hari ini ya. Sekarang pukul 11.35. So we start our lesson today. Okay, so we are going to the chapter 1. Okay, make sure you already install your SQL. Dah? Dah install dah SQL? Dah kan? Okay, Dah. baik. Dah madam. Kita belajar ringan-ringan je hari ni, jangan risau. Bila dah install SQL dia keluar macam ni. Betul? Tapi dia tak keluar yang ni lah, nama ni. Betul. Okay, lepas tu awak cap lock, awak masuk admin kan? Jangan log on. Awak tekan enter. Kalau awak tekan log on takut kemungkinan dia tak masuk ke apa kan. So better enter. Okay, so this one dia view lah yang awak dapat daripada awak punya laptop tu. Semua dapat tak? Saya nak make sure semua ada benda ni. Dapat madam. Yang share tu Dapat. awak ada laptop tak? Oh, tapi yang ni offline kan? Boleh guna kan? Okay, benda ni offline so tak ada masalah. Okay, so akan dapat view macam ni lah. Okay, yang ni lah SQL. Apa tu SQL? SQL tu stand for apa? Standard. SQL tu apa? Soalan apa sekali saya nak tanya, SQL tu apa? Cari. Okay, apa kegunaan SQL ni? Communicate database. Okay, SQL ni dia adalah satu software kan? Okay, so kita dah tak pakai manual. Biasanya syarikat yang dia mempunyai banyak transaksi ni, kalau dia pakai manual kemungkinan akan ada berlaku ketinggalan ataupun kesilapan. Any error lah in our records. So for the software, so we can record all our transaction for daily transactions. Okay, so daripada sales kita, purchase kita, daripada bank kita and our banks. Okay, so put in our system. So kita just record saja, nanti dia akan generatekan untuk kita. Senang. So semua ada. Kalau awak tengok dalam SQL ni, dia ada GL, lepas tu dia ada customer, dia ada supplier, lepas tu dia ada sales, purchase, lepas tu stock. Ini semua yang kita akan masuklah kalau syarikat tu guna SQL. Kalau sebelum ni, masa saya belajar dulu, dia tak panggil SQL. Dia ada satu nama UBS. UBS tu pun dia sistem juga. Sistem yang sama macam SQL. Tapi yang terkini ni SQL lah. So sekarang kalau saya ada dua sijil lah. Saya ada daripada UBS dan saya ada daripada SQL. Okay. So for the SQL ni, okay. So kena ingat, SQL ni adalah untuk merecord our daily transactions. Daily transaction tu apa? Kita ada sales, kita ada purchase, kita ada stock kita. So semua. Bank kita jangan lupa, semua transactions so will be record in our SQL software. Okay, ataupun sistem ni lah. Okay, software ni kita dah install kan. Okay, so bila awak dah ada features ataupun ada view macam ni, perkara pertama yang awak kena buat, okay, take note perkara pertama yang awak kena buat adalah
Dia kena tengok balik daripada, okey. Sekejap mana pergi dulu tu. Okey. Pertama sekali awak kena setkan professional module set. Professional module set. Itu perkara pertama. Bila nanti dalam exam, external exam tu perkara pertama yang awak kena buat adalah awak kena setkan professional module set. Macam mana nak buat? Okey. Langkah pertama, awak kena pergi dekat file. Lepas tu awak kena customize SQL accounts ni. Dapat ikut tak? Laju tak? Dapat. Dapat madam. Okay, customize SQL account module ni. Lepas tu pergi dekat proof ni, PROF ni, awak double click. Dah, double click tau. Pergi kat proof ni, double click. Lepas tu kita akan press OK. Dah? Dah. Okay. So itu benda pertama yang awak kena buat. So turn on professional module set. Okay, that is number 1 before you start your exams. Okay. Number 2, what you have to do is you have to create the database. Okay, so sekarang ni kita nak createkan kita punya database. Okay, tapi sebenarnya sebelum kita createkan database, saya nak tunjuk awak financial accounts, financial date. Okay, so kalau awak perasan, kalau awak budak accounting, pertama sekali bila record awak kena tahu awak punya reporting period. Kan, reporting period kita normally is 12 months. So kalau dia start from the 1 January, so it will be end until 31 December, right? Okay, so yang tu yang awak kena record. So apa yang awak kena buat adalah awak akan pergi dekat file, tools, files. Lepas tu awak akan pergi dekat options, tools, options, dah. Lepas tu general ledger, ni dekat sini. Okay, yang awak kena buat adalah financial start period dengan system conversion date. Saya ulang sekali pergi dekat tools, pergi dekat options, akan keluar ni. So pergi dekat general ledger. Lepas tu awak akan nampak financial start period dengan system conversion date. Betul? Betul. Okay. So apa maksud dia financial start period ni? Biasanya financial start period ni biasanya kalau dia soalan dia akan bagi. Kalau dia start pada 1 Januari, so awak kena state lah 1 Januari. Tahun bila? Ni kena tengok betul-betul tahun ni. Okay. System conversion date maksudnya kalau walaupun awak mulakan awak punya starting period adalah 1 Januari, mungkin awak start guna sistem ni 1 hari bulan 5. So, system conversion date awak adalah 1 hari bulan 5. Tetapi, kalau memang soalan dia bagi memang conversion date dia sama dengan financial start period, kalau dia tak mention system conversion date, so tarikh ni mesti sama dengan tarikh financial start period. Clear tak? Untuk financial Clear madam. That one the number 2. Sebenarnya sama ada number nak buat financial period dulu pun boleh ataupun awak nak create database dulu pun boleh. Okay. So, kita nak pergi create database. Okay, macam mana nak create database? Okay, sebab kita kalau nak mulakan perniagaan, kita punya sistem ni, kita mesti nak record dekat kita punya. Macam kita buka apa-apa file, kita nak record atas file kita sendiri. Kadang-kadang kita buka file kawan kita, nama dia memang nama dia. Takkanlah kita nak edit atas nama dia. Tu macam tu lah. So kita kena create our new database.
So kalau dapat soalan, dia akan ada satu database baru untuk syarikat tu yang awak nak buat database tu. So apa yang awak kena buat? Okay. So awak pergi dekat file, lepas tu awak pergi dekat log on. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu perasan tak ada butang 3 ni? Pergi dekat butang 3 ni, awak akan create. Macam ni kan? Kalau saya tadi, saya ada create satu, so saya nak delete contoh kan. So saya boleh delete database. Okay. Kalau yang ni dah ada, kan? Yang ni testing company. Yang ni memang kalau awak baru mula, awak akan ada ini satu je. Betul tak? Kalau awak baru Betul, mula, madam. awak ada satu je. Okay. So awak kena create new database. Klik create new database. Laju ke? Tak, okay madam. Ya. Okay. So awak kena create database. Okay. Letaklah nama company awak tu kat sini. Kan, letak. Contohnya kalau soalan tu dia mention awak kena dia ada bagi nama company, awak kena letak nama company lah. Tapi kalau dia cakap create the new database information, kalau dia suruh tulis nama awak, biasanya nama lah, nama kita ni. Sebab kenapa? Sebab ini akan appear the header of this SQL. So macam saya letak Nabiha lah, Nabiha, lepas tu saya tekan OK. Contoh kan, contoh. Dia create macam ni sebab saya tak letak tadi kan. So yang ni saya delete. So ni Nabiha. So saya ada satu database baru. Yes. Okay. Nampak? So saya dah ada satu database baru. So saya tulis nama saya lah. Dah ke? Dah. Make sure semua buat tau. Benda ni awak kena buat. Kalau awak tak buat, lepas tu password dengan user tu kalau boleh jangan ubah. Sebab biasalah awak kan dah tua kan, takut lupa. Nanti madam, apa password saya madam? User saya? Lupa kan, so tak payah. So bila awak klik benda tu akan keluar company. So password dia admin jugalah. So enter. Perasan tak? Bila awak masuk awak punya database awak sendiri, atas ni SQL account Enterprise Edition, nama, tahun kita. Kalau awak nak setkan financial, awak dah create database, lepas tu awak nak financial accounting tu, awak pergi dekat tools, option, pergi kat general ledger, tukar dekat starting financial period and system conversion date. Is it clear? Yes. Kalau contohnya tadi awak dah buat dulu financial, lepas tu baru awak create database. Kalau saya saran dekat awak, I prefer to you to check back at the tools and then option to look your financial accounting period back at the general ledger. Kalau sama, tak ada masalah, tekan OK. Madam, tadi boleh tak saya nak minta madam ulang lagi? Yang mana satu? Yang first step, sebab tadi saya punya line agak tak berapa clear. First step yang professional account tu, boleh tak madam? Oh boleh, okay. Jangan madam saya follow sebab tengah line clear. Okay, line clear Okay, so first step, File. awak kena turn on the professional module set. Okay, lepas tu awak double click dekat proof, tekan OK. Tu first step. So nanti dia akan jadi professional account madam kan? Dia dah setkan kita punya ni adalah professional module set. Okay madam. Okay, yang tu first step, yang tu je. Yang lain boleh ikut. Yang lain boleh ikut, yang tools tu pun boleh. Sebab pergi kat option kan madam kan? Option. Option. And then pergi kat general ledger kan? Lepas tu ni. kena samakan kan madam kan?
Bukan financial start period ni kalau memang kita punya period kita start pada 1 Januari, lepas tu kita guna sistem pun pada tarikh yang sama, so dia samalah. Tetapi kalau kita punya financial report period kita ni start pada ni tapi sistem baru kita guna pada 1 Mei, sistem conversion date ni kita kena letak pada 1 hari bulan 5. Oh, faham Maksudnya Madam. sistem conversion date ni adalah tarikh kita start guna sistem. Oh, okay, faham Madam. Okay. But normally, okay, dia akan ikutlah dia punya tarikh period dia, senang dia nak record nanti. So generate the financial statement reporting pun dia akan jenis cantik je untuk 1 tahun. Betul tak? Betul. Okay. So next awak kena buat database kan? Madam, Ah, tapi kenapa bila nak tukar tahun tu kan, kenapa dia jadi macam dia tulis apa? ni awak tukar tahun. Tak boleh nak tekan OK. Kalau tekan OK dia cakap there are two transaction between There are two- changing starting start period is prohibited. Ni saya tukar boleh je. Oh, saya cerita yang tak boleh. Awak tukar sebelah je kan? Awak kena tukar dua-dua belah. Sekejap. Haa. Dia jadi system conversion date must greater than financial start period. Awak kena tukar, sama. Contoh kan yang ni kan, saya cakap dia baru mulakan guna sistem 1 hari bulan 5 contoh. Okay, Boleh juga. boleh? Dia jadi access violation at address in media Okay, sekarang ni financial start period awak berapa? 1/1/2021. Okay, lepas tu sistem conversion date awak? 1/1/2021. Lepas tu tekan OK? Access violation at address in module SQL app. Cuba sharing awak punya ni. Sharing awak punya screen. Sekejap. Ni. Awak ikut tak step tadi tu? Ikut. Tekan OK. Okay. Kalau tekan OK balik. Okay, okay. Kejap. Cuba yang kat awak punya tu, awak pergi dekat foreign, cuba. Kan awak punya yang anak panah tu kan, pergi dekat purchase return accounts kan? Okay. Cuba tekan OK balik. Okay. Tekan OK balik. Okay, awak pangkar. Okay, awak pergi dekat file, tak boleh pangkar, cancel. Okay, awak pergi dekat file, lepas tu log on. Okay, so yang ni cuba awak uninstall balik, lepas tu install semula. Sebab awak tekan apa-apa tak boleh tu.
So awak cuba uninstall, lepas tu install balik, boleh? Tapi Nadia? satu bilik jadi macam tu. Satu bilik. Satu bilik Tak. jadi macam tu? Saya tanya orang lain. Satu bilik ni 3 orang semua macam tu juga. Alamak, berjangkit pula. Macam ni tu. Yang lain jadi macam tu ke? Macam ni madam, macam dia keluar ni. Boleh. Okey je madam. Okey, madam. Okey, saya Kami rasa okey je. jangkit lah ni satu bilik. Jangan duduk satu bilik lah. Maybe lah. Saya rasa awak salah install kot. Tu saya cakap tiga-tiga tu awak uninstall, lepas tu install semula. Ataupun awak follow instruction kat YouTube tu ada tertinggal step ke apa tu. Tapi kita orang pun download dengan bilik sebelah juga. Oh, bilik sebelah jadi macam tu tak? Apa? Okay, so sekarang ni tengok awak punya SQL sekejap. Okay, so awak pergi dekat 3 butang tu. Jangan pergi kat 3 butang tu. Dekat 3 butang. Okay, pergi dekat log on. Ke yang ni salah Yang ni betul ke madam? Awak double klik dekat proof tu. Double klik dah. Cuba double klik lagi sekali. Double klik. Tu Dah? single klik. Okay, tekan double tau. Cuba cepat. Dah. Okay. Okay, lepas tu pergi dekat file. Log on. Lepas tu tekan dekat butang 3 tu. Lepas tu create a new database. Okay, bawah new company tu. Tulis nama awak, cuba tulis nama awak. Okay. Lama. Okay, lepas tu pergi kat Iman tu. Double klik Iman. Okay, masukkan password. Enter. Enter. Dah lepas dah. Okay, lepas tu pergi kat tool. Option. General ledger. Okay, ni kan. Lepas tu okay. Boleh? Ada, dia ni tak ikut arahan lah. Terlepas yang tu. Nak kena secure ni. Oh, dia kena buat yang tu dulu lah tadi. Kita Madam, orang buat tu dulu. Ya? so far 3 step je madam ajar. Nak pergi step lain ke? Ataupun nak rehat jap? Saya ikut madam lah, kalau madam rehat boleh je. Okay. So sekarang ni sebenarnya saya nak masuk lagi satu step. Okay, kita pergi, kita dah set our new database and then we have already set our financial date. Okay, and then the system conversion date. System conversion date termasalah bila sistem awak start guna sistem tu. Tapi normally is same for the financial reporting dates. Okay, and next we go to company profile. Okay, so company profiles. Kita nak buat company profile, sekejap saya sharing. Okay, company profile ni senang saja. Pergi dekat files, company profile. Keluar kan, macam ni kan? Okay, gambar ni awak boleh upload. Ambil lah dekat mana-mana kan. Ataupun awak nak terus, awak nak terus assign komputer pun boleh. Madam, Ya, saya terlepas macam mana tadi? nampak terlepas saya laju ke?
Tak, sebab saya punya yang lag. Sekejap Saya punya ni dia terangkat. So pergi dekat file, company profile. Nampak? File, company profile. Dah? Dah. Okay. Biasanya dekat sini kita akan letak logo, kita punya logo syarikat lah. Bukan muka kita lah. Biasanya logo syarikat bukan muka kita. Ni bukan DP kita tau. Ni logo syarikat ke biasaannya. Okay. Company name tadi, awak perasan tak bila awak daftar new database tu, nama company kat sini. Sebab itulah kebiasaannya kita akan letak nama company dekat sini. Tapi saya nak tunjuk dekat awak, dia akan appear dekat atas ni. Okay. So remark dia, yang ni remark ni pun ada dekat new database tadi, dia ada remark kat situ 2021. So tengok kita punya date dia bila, our years. Okay. And then register nama, okay yang ni kalau tak dia soalan tak bagi tak payah state lah. Just state soalan bagi saja. Okay. Lepas tu attention ni, attention kepada siapa? Attention pada siapa? Kalau kita letak nama kita lagi, okay, tapi tengok pada soalan. Okay, cuba awak create. Letak je nama awak, attention, nama. Saya letak nama saya. Awak pun buat letak nama awak, lepas tu saya letak alamat. Alhamdulillah. Madam. Ya. Alamat tu, alamat rumah pun boleh kan? Oh boleh, yang ni kita nak try je. Kita cuba-cuba. Postcode kat sini apa Madam. Ya. Yang fax tu kalau tak ada lah. Tak adalah. Tak payah. Yang saya letak je. Okay. Kalau tak ada. JST number ni kalau tengok soalan bagi tak, JST number ni biasanya dia ada 15 digit. Kalau adalah register number ni, register number SSM lah. Okay. Lepas tu dah kan macam ni kan? Okay, dah masuk? Dah madam. Okay. Cuba awak pergi kat report header tu. Dah? Dah madam. Okay, cuba awak set report header tu. Dia akan keluar macam ni. Sebab saya tak letak nama company. Nama company saya letak Nabiha je. So dia akan keluar macam ni. Kenapa dia tak keluar attention, nama attention ni? Sebab attention ni tak semestinya kita akan pada dia lah. Kan? Okay. So dia akan keluar macam ni. Biasanya dia akan letak nama telefon khusus, email pun adalah email syarikat lah. Alamat pun alamat syarikat. So ini adalah company name dekat atas. Make sure company name dekat atas ni
mesti awak ikut soalan betul-betul. Okay, lepas tu dia akan generate. Kenapa dia kena report header kat sini? Kenapa kita kena setkan report header kat sini? Untuk dia akan generatekan untuk kita punya dokumen lain. Contohnya dia akan generatekan untuk kita punya invoice, quotation, voucher. Faham? Faham madam? Tapi maklumat ni jangan risau. Kita boleh ubah. Okay. So yang ni footer tak ada apalah. JST club ni more tak adalah. Awak just belajar sampai report header saja. Report header ni generate daripada general information that you state here. This one is very important. Company names, remark check, what years, and then the attention to who, okay, and then the address, city, state, postcode, and then coordinate is not tak penting lah. Okay, and then the phone, fax, email. Okay. Dah? Ya madam. Boleh Okay, cuba kita tekan save. Lepas tu kita angkah. Madam, save kat ni? Kat all tadi ni? Yang atas tadi tu. Boleh follow? Boleh. Okay. So awak dah tahu macam mana awak nak setkan company profile. Okay, sampai sini. Okay tak? Okay. So far okay madam. So far okay kan? Tak ada masalah. Alah, madam ni. Benda mudah madam. Tengok sebelah mata boleh buat. Kan? Madam, mana yang nanti dalam kelas kita belajar kat lab lah ke? Betul. Kalau fizikal kita akan belajar kat lab. Lab tu nanti dia akan ada SQL ni lah software kat situ. Lepas tu nanti awak akan start daripada awal lah, mula-mula. Nanti mula-mula nanti minggu ni kita tak dapat lah buat. Sebab minggu ni awak karantin lagi kan? Betul. Minggu depan baru kita akan start untuk masuk lab. Seminggu, untuk seminggu kita akan masuk, kita akan jumpa 2 jam fizikal, lepas tu 2 jam online. So nanti kita akan belajar tu lah. Masa dalam kelas dengan juga online. Cuma bila macam tu awak kena setkan dua-dua lah. Satu dekat laptop awak, satu dekat komputer lab. Kiranya Tapi kalau awak nak bawa laptop pun okey juga. Kan? Nak senang bawa laptop je. Sebab kat laptop tu kita dah setkan kita punya company profile terus. Betul tak? Kiranya macam mana? Kiranya macam mana? Ada soalan ke? Madam, saya nak tanya. Kalau macam exam or test, kita semua based on komputer kan? Ada ke macam fakta ke kita buat dekat kertas ke? Kalau SQL ni memang tak ada. Awak akan buat daripada yang step yang saya akan bagi ni. Tapi refer even yang final 50 markah tu sekarang? tak ada. Kalau yang saya bagi tahu yang ni untuk yang external exam tu. External exam dia tak ada lah. Dia memang akan bagi awak step your company software ni lah. Awak kena masuk data nanti semua yang kita akan belajar ni. Tapi untuk final exam tu yang tu tak sure lagi. Kemungkinan SQL tak keluar final exam. Kemungkinan, saya tak cakap. Tak mungkin saya cakap kemungkinan sebab SQL awak dah masuk final, dah masuk external exam. So awak akan start daripada exam.
Jelas? Oh, kiranya Jelas. Madam, kiranya SQL dengan computerized accounting ni ada kaitan lah. Macam cakap Madam. Computerized accounting ni awak akan belajar dua, SQL dengan Excel. Oh, okay, faham Madam. Okay, ada soalan lagi? Madam, subjek ni senang, boleh macam kalau ikut step by step ni tak susah lah kan macamnya. Macam Betul. Sebab itulah saya cakap untuk SQL ni kita fokus SQL dulu. Excel saya tak nak sentuh tau. Excel saya tak nak sentuh lagi. Okay, sebab Excel nanti minggu ke-6 baru kita akan start. Okay, awak fokus untuk SQL ini sahaja dulu. Awak jangan peningkan kepala fikir pasal Excel tu. Excel tu nanti dia akan pening nanti. Awak akan pening SQL dulu. So fokus pada SQL. Untuk SQL ni sebab tu saya mention awal-awal tadi saya tak tanya awak pasal Excel, saya tanya pasal SQL. Okay, SQL ni awak dah siap tak print awak punya note and workbook? Tu satu. Lepas tu awak kena ada awak punya catatan note sendiri. Saya tahu mesti akan ada student yang akan catat dekat notebook note yang kita bagi tu. Tetapi kalau boleh jangan. Sebab dekat situ dah penuh. Kan? Dekat note awak tu dah penuh. Melainkan kalau awak tambah-tambah kertas, tampal-tampal kat situ, bila tampal ni takut nanti dia tertampal information yang penting. Kadang-kadang dekat note awak tulisan awak kecil sangat ke apa ke. So saya prefer awak buat dekat buku lain step by step. Saya rasa bila kita buat step by step yang kita faham, itu lagi mudah. Awak nak berpandukan dengan modul yang terlalu banyak tu kan. So better awak just refer your step. Itu lebih mudah. Apa yang pertama sekali awak kena buat. Tetapi step ni just yang kita belajar dalam kelas ni membantu awak sahaja. Nanti dalam exam awak kena refer awak punya soalan juga. Apa yang soalan nak. Jelas? Jelas Madam. Okey, berbalik Jelas, kepada Madam. SQL. Okey. Awak dapat workbook tu kan? Workbook mana Workbook. Bukan Madam Mariam ada bagi ke workbook? Ada dua kan? Satu note, satu workbook kan? Dia Madam. Yang workbook tu belum dapat lagi. Workbook tu tak dapat lagi Yang berapa page Madam? Yang ada 13 page tu. 14 page. Dah dapat. Dah dapat Dah. Madam. Dah. Dah lah, siapa yang tak dapat ni? Kamaliawan ni tak dapat Tak, saya ingatkan workbook yang buku warna hijau tu. Sikit kepala Kamaliawan ni Kang. Sorry. Okay. So, dapat kan workbook kan? Okay. So, sekarang ni saya nak awak try buat sampai set up the company profile. Cuba. Buat dalam workbook Madam. Buat dalam yang workbook tu awak buat dekat awak punya SQL ni. So, ini kan buat SQL awak. Okay, so sekarang ni kita nak buat daripada awal. So, apa yang pertama sekali kita kena buat? Kita kena setkan apa? Customize. Into Customize. professional account. Yes, professional. Okay, so macam ni kita nak buat? Customize. Customize. Okay. Dah okay ni, lepas tu kita akan sama ada awak nak pergi dekat financial statement dulu, financial date dulu ataupun awak nak terus buat saja. Okay. Bila dapat soalan, make sure baca juga ayat-ayat yang kat atas tu.
Nampak Global Office Resources Sdn Bhd, company numbers. Okay, dia dah bagi 153870K. It's a company that supplies office equipment in Kuala Lumpur. The company bought in SQL financial accounting software to comprise the accounts from the 1 January. Okay, so nampak 1 January 2020. Okay. So, sekarang ni kalau saya akan pergi dekat log on dulu. Sebab kita nak buat satu database yang baru. So, database yang baru, nama company kita buat Global Office. Ada tak yang nak tanya saya, madam? Dalam soalan ni dia buat depan je huruf kecil, yang depan je huruf besar. Kita nak follow ke macam mana? Yang tu bergantung pada awak. Awak nak follow bulat-bulat pun boleh, awak nak ni pun tak apa. Kalau saya ni saya buat ni, saya nak tunjuk contoh kat awak kan. Kalau saya akan follow lah depan je huruf kecil. Benda ni tak ada masalah pun. Okay, lepas tu remark dia adalah 2020. Betul? Betul. Okay. Kalau awak nak pergi dekat financial report date tu pun boleh dulu. Awak nak pergi dekat new database pun boleh saya cakap. Kalau awak dah pergi financial report date tu dulu, lepas tu baru awak pergi database, lepas buat database, awak check balik financial report date tu. Okay, so nampak dah keluar. So kat atas ni. So lepas tu baru kita pergi dekat tools, auction, general ledger. Date dekat sini dia start adalah pada tahun 2020. So conversion date dia pun mestilah pada tahun 2020 sebab dia dah bagi kat bawah tu kan. Okay. So okay. Settle. Madam, database dia pun kena tukar kan? Dia punya... Betul. Sebab tu saya pergi terus kat database. Sebab nampak pertama sekali dia dah bagi kat awak file log on, klik 3 button. Okay, lepas tu create the new database. Lepas saya create new database, baru saya pergi kat tools. Tetapi kalau awak nak pergi dekat tools dulu pun boleh. Lepas tu baru awak pergi database. Tetapi lepas kalau awak follow tools, awak buat tools dulu, baru pergi awak buat financial report date dulu, baru pergi database, lepas buat database pergi dekat tools balik check. Tapi sebenarnya dia tak berubah pun sebab awak dah memang dalam file yang awak dah create yang baru, Global Office Resources Sdn Bhd. Is it clear? Yeah. Yeah, okay, yeah. So kalau kita buat company baru, sama jugalah ikut first step, kena buat set professional account. Betul. Oh, okay. Sama je lah macam okay, betul. Okay. Tetapi kalau awak tengok dekat soalan ni, okay, awak dah ni kan? Okay. Awak dah buka ni kan? Ada yang tengah buat yang ni tak? Ada. Okay. Database tu dekat soalan workbook awak tu dia dah bagi kat situ. So awak buat exercise 1 FDB. Follow. Exercise. Kalau dia tak mention awak tak payahlah. Tapi sekarang ni dia mention. So kena buat yang ni lah. Okay, company name buat yang tadi tu. Global Office Resources. Make sure ejaan betul lah Sebab kita bila kita masuk data ni, ejaan kita mesti betul. Lepas tu remark 2020. Okay dah. Follow tak? Okay. Okay, so saya dah ada. Ni kan ni. So saya buka ni. So, admin.
Okay. Bila kita dah set database kita, kita jangan lupa setkan kita punya period kita. So tools options, general ledger, this one 1 January 2020. This one also the system conversion date also 2020. Okay. Done. Bila dapat soalan, awak go through soalan. Jangan termenung tengok soalan. Sebab nanti awak takkan ada masa untuk habiskan soalan awak. So jangan termenung. Okay. Kalau awak lambat seminit pun dah kira lambat. Okay. So and then lepas dah buat berapa step tu awak dah buat dah? 2. 3. 3. Professional model site, create database and then financial period. Okay. Lepas tu barulah kita akan createkan setup our company profile. File, company profile. Okay. So, kita nak buat. Okay. Nampak? Dia dah tulis dah siap-siap. Sebab tadi kan yang ni yang saya dah bagi tahu awak tu kan? Okay. Remark dia 2020 dia dah bagi kan. Yang ni lah. Register number, apa yang dia bagi make sure awak kena key in. Kalau awak tak key in, awak akan tak dapat markah lah. Madam, kalau dia tak bagi old, kita just buat new je lah kan? Betul. Okay. Sebab all ni awak kena cari. Dia ada search button kat sini. So janganlah musik. Okay, lepas tu register apa ni. GST number ni tak ada. Lepas tu masuklah attention. Attention Encik Mak Jamin. Benjamin. Ingat cakap saya, jangan salah type. Make sure check betul-betul. Jangan salah. Sebab dalam accounting ni, setiap perkataan ataupun nombor yang kita salah key in, dia akan membawa, dia akan jadi error lah. Tapi kalau small error tak apa. Tapi kalau boleh kita tak nak lah kan. Kita nak elakkan lah. Okay, kalau yang ni dia tak cukup, pergi bawah. Ni lah ya. Sebenarnya state ni awak kena letak, state ni sebab dia negeri, so kena letak wilayah tau. Wilayah. Persekutuan. Dia ada yang buat kat sini tak payah letak, awak just letak ni. Tapi kalau saya letak lah, bawah ni City Kuala Lumpur. Lepas tu wilayah persekutuan, state. Lepas tu postcode, phone number. Okay. Dia nak ikut, kalau dia Sepang kena ikut ke? Ikut je lah. 32268. Cards dia 03 Sepang 214 3468. Email ada tak? Tak ada. Okay. Dah?
Dapat follow? Dapat follow tak? Dapat madam. Okay, dah siap isi? Dah. Okay, kalau pasang kat bawah tu set report header as the header for your business. Okay, dia dah mention so awak kena report. So dia akan keluar macam ni. Kalau contoh tiba-tiba bila awak dah set report header cakap ada salah tulis so pergi balik kat general information tu, ubah, lepas tu set report header balik. Report header set report header tu. Okay, so dah settle. Dah madam. Okay, save. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. So kita buat sampai situ dulu boleh? Okey madam. Boleh madam. Okay, setakat ni ada Madam. soalan? Madam, kan madam ajar first step tadi, kita pergi kita nak create new database. First step kita professional model set. Okay. Step Tapi yang two, database. dalam workbook ni madam kan, macam kan nak create new database, kita kena enter database. Macam dalam buku ni kan dia tulis exercise 1 FDB kan. So macam tadi saya follow madam tengah buat juga. So tadi saya terlepas, kalau nak edit Boleh. balik kat mana madam? Kalau edit balik, awak pergi kat log on. Sekejap madam. Sekejap, saya share. Okay. Lepas kita pergi kat butang 3 tadi tu. Okay. Okay. Tadi yang ni semula saya buat tu, saya nak tunjuk kat awak yang ulang balik tu. Tapi yang ni sebetulnya kan. Okay, kalau awak nak edit balik. Okay, cuba awak tekan. Awak dah masuk sampai mana dah? Saya dah sampai Global Office Resource yang tadi tu lah. Dia masuk kat situ. Ni. Dekat situ, kat situ. Dekat mana yang awak dekat bahagian sini saya dah masuk. ni database ni? Yang ni macam Okay. Kalau sebab soalan kebiasaan yang ni dia tak bagi. Tapi kalau sekejap saya tengok yang ni. Okay. Ada soalan. Dengar kan betul yang lain Ada soalan dekat database ni daripada SQL Database kalau yang kita dapat workbook tu dia bagi exercise 1 kan? betul. Okay. Ada soalan lain Ada soalan lain kat database ni dia akan letak candidates ID. Candidates ID so awak akan letak lah candidates ID awak apa MBA apa-apa 07 apa kan. Tu. Tapi kalau dia tak mention tak ada. Tapi yang mula-mula yang saya bagi demo kat awak tadi tu, demonstrate kat awak tu, saya abaikan benda ni, saya terus masuk company name. Tapi kalau kalau workbook soalan awak ni dah memang mention database, dia letak exercise, awak letak. Kalau awak tak pergi jauh sangat Hakim, awak delete balik awak punya ni, contoh ni kan. Sebab awak tak pergi, awak just nak create lagi database kan. Sebab tu apa-apa dekat bila kita nak create database ni, make sure information yang awak masuk tu kena betul. Kalau tak, awak tak boleh patah balik. Oh, kiranya kalau saya data salah kena delete balik kan madam kan? Contohnya awak tak masuk awak tak masuk yang database exercise database FDB. exercise tu kan. So awak kena delete balik benda tu. Sebab tu ini adalah first step ni. So macam mana awak nak delete? Awak delete database, right click, delete database. Do you want to cancel the delete operation? No. So delete. Yes. Password tadilah. Yang admin tu Dia delete dah. So lepas tu baru awak akan klik new data. Buat balik. So database exercise 1 FTB.
company name Global Resources Sdn Bhd, remark 2020. Password jangan ubah. Okay madam. Okay, lepas tu create macam biasa. Oh, Lepas tu barulah awak akan guna step yang pertama, set up company profile. Lepas tu financial report period. okay madam. Itu je saya terlepas sebab tadi tak perasan ada exercise 1 FDB. Betul, saya pun tak perasan. Okay madam, Okay. thank you madam. Okay, lagi ada soalan? Mira nak tanya, kalau macam dalam exam kan, dia akan bagi ke kita guideline semua tu macam pergi ke file, log on and so on. And so on, tak ada. Ke Mungkin dia memang bagilah? Dia akan bagi awak guideline untuk kemungkinan dia akan bagi awak guideline untuk just for the turn on the professional set tadi tu je. Mira ada contoh soalan ke? Ada. Sama soalan dia sama je macam workbook tu macam latihan kita kan. Saya ada satu contoh soalan. Okay, contoh soalan yang ada dekat saya ni yang saya boleh bagi tahu kat awak. Okay. Dia akan guide awak untuk turn on the professional module set itu saja. Lepas tu next nanti dia akan bagilah awak dah boleh follow you can start your exams. Lepas tu apa task awak. So first kali financial report period. Contoh financial report period awak dah tahu dah. Awak kena pergi dekat tools, options. Lepas tu awak kena ubah tarikh. Betul, start financial period dengan Convention. Ingat yang tu, bila cakap period yang tu. Lepas tu present the company profile. Dia tak bagi pun Kamaliawani, dia tak bagi pun start. Awak kena bagi sendiri. Lepas tu dia bagi awak company details yang macam ni. Kan yang ni. Dia bagi awak soalan macam ni kan, contoh ni kan. Ni nampak. Lepas tu dia terus bagi dekat Nampak. Lepas tu dia terus bagi company profile. Dia tak bagi start pun. Okay, faham. Ni bukan soalan bocor tau. Yang ni soalan yang saya dapat lah. Saya dapat daripada tahun-tahun sebelum ni. Ada SQL exams. Okay. Ada soalan? So far okay madam. Okay, kalau untuk soalan yang ni, database yang saya bagi tahu awak, kalau yang tu dia bagi latihan exercise 1 kan, FDB. Tapi kalau yang ni dia bagi awak company candidates ID. So awak kena tulis candidates ID awak. Okay madam. Okay, so kita stop sampai company profile dulu. Boleh? Boleh madam. Okay. Kalau Boleh, tak ada madam. soalan, kita dismiss boleh? Boleh madam. Okay. Boleh madam. Boleh madam.